Baik, tajuk garam ya, tajuk garam yang awak dah belajar sekarang ni. Okey. Baik, tajuk garam ni ialah saya nak beritahu baik, tajuk garam ni merupakan tajuk yang paling susah dalam semua tajuk-tajuk dalam tingkatan 4. Okey. Kenapa dia paling susah? Okey, pertama dia perlu banyak awak kena hafal. Okey, tindak malas yang berlaku. Kemudian juga kena hafal radas-radas dalam setiap eksperimen. Okey. Baik. Secara amnya dan tajuk garam ni terbagi pada tiga, iaitu garam, kemudian kita pergi kepada ujian, kemudian analisa kualitatif. Okey. Baik, yang pertama yang kita dah belajar sebelum ni ialah garam. Satu dia panggil garam larut. Maksudnya garam ni ada dua, satu garam larut, satu garam tak larut. Okey. Apa maksud garam larut? Garam larut ni ialah garam larut dalam air lah. Maksudnya kita ambil garam ni, ambil air pada suhu bilik air panas masukkan garam ni, maka garam tu larut. Manakala garam tak larut pula, bila kita masukkan dia dalam air, okey, dia tak larut. Okey, kucar setengah mana pun dia tak larut. Itu masuk garam tak larut. Okey. Kemudian lagu mana garam larut disediakan? Okey, garam larut disediakan seperti yang telah belajar dah dalam tajuk asid dan alkali Mana tindak walah melibatkan semua asid, iaitu asid dengan alkali, asid dengan logam sahaja, asid dengan oksida logam, asid dengan logam karbonat. Okey, contohnya asid alkali menghasilkan garam campur air Kemudian asid dan logam pun sama. Dua ni sama hasil dia, iaitu garam campur air Ni kalau dengan logam, asid dengan logam, garam tak ada air garam dengan gas hidrogen yang terbebas. Guna asid karbonat logam, garam hasil dia ialah garam campur, ada tiga produk dia, garam, air, lagi gas karbon dioksida. Dua ni tetap dah. Okey, maknanya semua ni garam ni yang dihasil daripada tindak malah asid dengan 4 ni menghasilkan garam larut. Okey, secara amdia. Kemudian tinggi pada garam tak larut. Okey, garam tak larut kita sediakan dia melalui tindak malah yang dinamakan penguraian ganda 2, ataupun boleh juga kita namakan dia sebagai tindak balas pemendakan. Penguraian ganda 2 atau tindak balas pemendakan. Okey, kenapa dia panggil pemendakan? Kita tengok. Okey, penguraian ganda 2 ni ialah tindak balas antara garam campur garam. Hasil dia satu garam larut dan satu lagi garam tak larut. Satu lagi garam tak larut. So macam mana garam. Okey, contohnya katakanlah awak ada sini ialah kalium nitrat bertindak balas dengan magnesium sulfat. Okey, contoh ni kemudian hasil dia nanti dia akan silang di mana logam daripada garam yang pertama ni pergi ke ambil anion daripada garam yang kedua ni, dan logam daripada garam yang kedua ni akan ambil anion daripada garam yang pertama. Okey, dia silang. Maknanya hasil dia nanti dia akan jadi kalium sulfat. Okey, dia ambil sulfat ni daripada magnesium ni, kemudian magnesium klorida magnesium ni nitrat. Okey, nitrat ni dia ambil daripada kalium. Okey, itu maksudnya garam campur garam, hasilnya garam larut dan garam tak larut. Contohnya katakanlah kalium sulfat ni tak larut maka hasil nanti awak akan dapat nanti ialah satu larutan dan satu ialah mendakan akan terbentuk. Maknanya bila kita campur dua ni, kalium nitrat dengan magnesium sulfat ni,
kita campur dua ni, maka hasil dia kita akan dapat satu larutan, satu mendapkan bawah dia. Mendapkan ni lah dia panggil yang garam tak larut. Manakala hak alih atas ni larutan ni ialah garam larut. Okey, secara ringkas dia. Okey, kemudian ujian dalam tajuk ni juga kita dah masuk dah sikit tentang ujian. Yang pertama ialah ujian gas. Yang pertama ujian garam dulu ujian garam, kemudian ujian gas. Okey, maksudnya kalau ujian garam ni biasanya pemanasan. Kita panaskan garam ni. Okey, bila kita pemanasan punya simbol dia segitiga, bawah nak panas segitiga tu maksudnya ialah pemanasan. So apa yang kita perlu perhatikan ialah biasanya warna warna sebelum dipanaskan dan apa warna selepas kita panaskan, apa warna dia terbentuk. Okey, kebanyakan garam ni dia tak tukar warna, dia putih tanpa warna. Cuma beberapa garam saja dia akan tukar warna dia. Contohnya kupra dan perum. Okey, baik. Kemudian dalam ujian ni juga dia ada ujian untuk gas. Ujian untuk gas, contohnya ujian untuk gas nitrogen dioksida, ujian untuk karbon dioksida. Kemudian ujian untuk gas klorin. Apa bahan-bahan yang perlu kita guna untuk uji? Adakah dalam suatu benda tu, dalam gas ni, apakah gas ni betul-betul gas klorin, gas karbon dioksida ataupun gas nitrogen dioksida. Itu maksud ujian. Dan awak perlu ingat apa juga, ataupun perlu ingat dia punya radas-radas dia. Okey. Kemudian yang ketiga ialah analisa kualitatif. Okey, analisa kualitatif ni ialah ujian juga. Ujian dia apa? Ujian dia untuk mengetahui apakah dalam garam tu kalsium apakah yang ada dalam garam tersebut dan anion apakah yang ada dalam garam tersebut. Contohnya kalau awak diberi satu bahan, okey, kemudian kita kena uji. Kita nak tahu gapo kalsium dan anion yang ada dalam garam, ataupun garam gapokah ini daripada bahan ini. Maksudnya kerana setiap garam dia adalah gabungan antara kalsium dan anion. Contohnya magnesium klorida, kalsium karbonat, maknanya gabungan antara kalsium dan anion. Maknanya ujian untuk kalsium ni ujian untuk logam lah, sama ada dia magnesium ke, ataupun kalium ke, ataupun natrium ke, ataupun kalsium ke. Okey, dan manakala ujian untuk anion ni maknanya ujian untuk klorin ke, ujian untuk sulfat ke. Okey, ujian untuk nitrat ke yang ada dalam garam tersebut. Okey, itu secara ringkasnya dulu supaya awak boleh dapat gambaran awal tentang tajuk garam.